الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. Situ. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إني رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan kami ilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, susukanlah dia dalam pada itu jika engkau takutkan sesuatu, takutkan satu bahaya yang mengenainya, iaitu daripada Fir'aun. Kerana zaman tu Fir'aun mengancam anak lelaki semua dibunuh. Maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut, dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Anak masuk peti, letak kat laut, lepas kan. Kena kita tak betul-betul. Mengawam dia anak pula kan. Anak kecil lagi. Ini mana menguji keimanan. Dia atas dasar keyakinan, semua itu dilaksanakan. Dan dia yakin dengan mengikut perintah Allah, di ujungnya dapat kejayaan yang besar. Sehingga Fir'aun dapat ditumbangkan. Janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan akan melantiknya menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami. Pangkat besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia dipungut oleh orang-orang Fir'aun. Bila dah dihanyutkan, lalu berjumpalah, Allah Ta'ala temukan. Dan benda ni semua adalah susunan daripada Allah Ta'ala. Kesudahannya dia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Sungguhnya Fir'aun dan Haman, satu orang-orang yang orangnya adalah golongan yang bersalah. Dan ketika melihat kanak-kanak itu, berkatalah isteri Fir'aun, semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Maka janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak, padahal mereka tidak menyedari. Ini akan kesudahan dia. Ya, di mana itulah orang yang akan menombangkan makna kuasa besar Fir'aun, yang mengaku menjadi Tuhan, yang sangat takut kerajaan ini digulingkan, sehingga dia bertindak membunuh segala bayi yang kecil, laki-laki. Tiba-tiba yang nak menumbangkan dia itu dia kena bela. Orang yang tumbangkan dia itu dia kena bela. Tuhan susun cerita. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala.
Tafsirnya diceritakan bahawa akhirnya orang-orang Mesir, kaum Fir'aun, merasa bimbang, khawatir bahawa orang laki-laki daripada Bani Israel akan rosak dan mereka harus mengganti kedudukan sebagai buruh yang harus mengerjakan pekerjaan berat sepanjang hari. Jika penyembelihan dan pembunuhan terhadap anak laki Bani Israel diteruskan tanpa teratur, manakala dia terus bunuh begitu, menyebabkan besok tak ada keturunan. Yang tua semakin tua dia mati, siapa nak buat kerja? Dia kena buat kerja kat dia je. Jadi maknanya ini sudah mula ada di kalangan kebimbangan mereka. Maka diusulkan agar diadakan tahun penyembelihan dan tahun bebas. Ya, tahun bebas penyembelihan silih berganti. Itu dah bermaksud pakai akal jadi begitulah. Ya. Akal manusia bila tidak dipandu oleh pencipta di sini, maka dia akan jadi rosak. Man tamada ala aqlin dhalla wa man tamada ala malin qalla wa man tamada ala Allah fala qalla wa dhalla. Dan siapa yang berpegang pada akal semata-mata, dhalla, confirm disesat, kata Sayyidina Ali. Ya, kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Manik tamada ala aklin, siapa yang berpegang ikut akal dia, semua guna akal, dia ingat akal dia cerdik now. Kalau manusia dia berkontut daripada benda kontut. Sebab tu dia kena apa? Dia kena berpandu dengan panduan Allah Ta'ala. Ya, akal manusia tak ke mana. Ada benda dia boleh fikir dan banyak di sana benda yang dia tak boleh fikir. Itu satu. Wa man tamala ala malin, siapa yang berpegang kepada harta benda, pangkat, jawatan, ya, semua itu akan hilang. Wa man tamala ala malin qalla wa man tamala ala Allahi fala dhalla wala qalla wala zan. Pegang pada Ta'ala, maka tak berlaku benda tu. Dia tak akan sesat, dia tak akan meleset, dia tak akan jadi hina. Baru kena berpegang kepada Allah, berpegang pada petunjuk yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kena Fir'aun ni menatangkapi ni, kan, dia ikut nafsu dia, bertuhankan dengan nafsu dia, buat benda tak kena. Sebab tu bila kita tak pakai syariat Tuhan, dia akan jadi uhara, tergendala, kan. Ini manusia dah tak boleh fikir. Nikmat paling besar sekali apa? Al-iman, ad-din. Yang kedua ialah an-nafs, diri, nyawa manusia. Yang ketiga apa dia? Ialah keturunan gitu. An-nasab, kemudian al-aql, akal. Kemudian bawa al-mal, bawalah harta benda. Ini harta benda letak atas. Ya, apa-apa tengok ada masuk, ada income tidak. Kilang arak masuk income tak apa lah, biar orang mati pun tak apa. Habis. Bayangkan tuan-tuan buat gitu tengah berjalan, orang nanggau berdentu melambung, mati. Sebab apa? Mabuk. Besok datang lagi 2 orang mabuk, bunuh orang sesaja. Tak ada berakal manusia. Nyawa manusia dia tak bernilai, tak ada lagi. Sebab apa? Manusia bertuhankan nafsu. Sebab Quran sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad SAW, mereka yang mengambil nafsu mereka sebagai Tuhan. Ini dia. Nak buat benda ni kan ditakut kan. Sekali tekak rugi tuan. Gegawah tu dunia, Covid datang, semua rugi kan. Habis Malaysia tu. Kalau rumah untuk dia, turun sikit dia bagi. Kan. Sebab tu jangan lawan perintah Tuhan. Ya, Tuhan datang muka dia habis. Sayang nak tutup kilang arak. Ya, yang nak pokok je lah, buat kilang lain kan. Kalau banyak dia telan untung, nyawa orang pun habis. Pertama sekali mesti adil. Tak ada agama, manusia akan rosak. Kemudian nyawa manusia penting. Nyawa tak dikira bunuh, macam-macam. Kemudian nasab,
Bila arak ummul fawahish kan, arak ni ibu segala kejahatan. Bila dia minum arak, dia boleh berzina, dia minum arak, dia boleh bunuh orang, macam-macam gejala dia berlaku. Jadi manusia, akal yang Tuhan beri tu, akal yang mengangkat darajat manusia. Ya, tiba-tiba dia boleh rosak dengan meminum minuman yang merosakkan akal. Jadi tak berakal manusia. Itu berat. Allah. Kisah apa tadi? Dia tak menjaga syariat, jadi itulah. Ya, akal tu pun, ya, kalau tak dipandu dia rosak. Apatah lagi kalau akal dah rosak, dia sendiri rosakkan akal ni. Jadi oleh kerana itu dia fikir macam mana ni. Kalau pakat bunuh terus, okey tukar lah dia. Ya, tukar undang-undang. Setahun bunuh, setahun tidak. Dia tak sedar yang orang nak jatuhkan dia di dalam rumah dia. Dia kena bela Nabi Musa AS, kena pelihara. Ya, itulah orang yang akan tumbangkan dia. Allah, yang kuruna wa yang kuruna, Allah khairul. Dia nak tipu Tuhan, Tuhan balas tipu daya dia. Makan Tuhan. Sebagaimana yang disebutkan bahawa Nabi Harun AS, saudara Nabi Musa, dilahirkan dalam tahun bebas penyembelihan. Manakala Nabi Musa AS lahir dalam tahun penyembelihan. Nabi Musa AS dia adik. Nabi Harun abang dia. Telah diceritakan bahawa Fir'aun menetapkan orang-orang untuk mencatat apa yang berlaku. Seperti keluar masuk rumah. Habis buat catatan kan. Macam kita pergi sama Jumaat mengutulis nama. Baca catatan kena tembak macam-macam tuan ni. Sebab apa tu? Khauf, takut. Terlampau takut. Manusia kalau terlampau takut kuasa, dia tu macam tu kan. Dan puan-puan tak dipusing lagi, merayu lah. Orang merayu lah. Gila kuasa jadi orang tak berakal. Allah, Allah. Orang kuasa ni mandat takut buat amanah. Tapi dalam kepala dia kuasa dia benda lain, bukan sebagai amanah. Ruang, peluang. Dia ambil kuasa sebagai peluang, kalau jadi peluang dia nak balun. Allah, Allah. Kebetulan makna tak ada susun. Ya. Ini bukan kebetulan tak. Maknanya apa? Susunan daripada Ta'ala. Iaitulah kelahiran Nabi Musa AS tahun penyembelihan. Itu maknanya. Maka Nabi Musa AS lahir dalam tahun penyembelihan. Kemudian telah diceritakan bahawa Fir'aun menetapkan orang-orangnya untuk mencatat apa yang berlaku. Seperti keluar masuk rumah. Ya, catat nama perempuan yang hamil. Habis semua dia ambil maklumat. Dan bila akan lahir, maka datanglah seorang yang akan menyembelih jika dia anak lelaki. Tetapi sebaliknya akan membiarkan bayi yang perempuan. Ya, itu satu tindakan yang sangat zalim. Maka apabila ibu Nabi Musa AS mengandung, Allah SWT telah menetapkan tanda kehamilannya. Kerana untuk mengelakkan, Allah Ta'ala tidak menampakkan silap. Ya, jadi mana tak nampak. Pada zahir, mengandung tak nampak, Tuhan tutup. Kenapa? Untuk mengelakkan daripada perhatian Fir'aun dan pengikutnya. Apabila anak yang dilahirkan itu lelaki, maka ibu Nabi Musa SAW resah dan bimbang. Serta tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan anaknya. Maka Allah SWT mengilhamkan agar ia menyusuinya, beri susu dulu. Kemudian hanyutkan dia di dalam sungai Nil. Sungai Nil kan? Sungai Melaka kan? Macam laut, sungai di kapal besar boleh masuk kan? Dia hanyut kan? Allah, Allah. Dan meletakkan dia di dalam sebuah peti. Dan tidak perlu bimbang. Ikut saja arahan Allah Ta'ala. Ya, susukan dia masuk dalam kotak peti itu, ada hanyut lah. Tuhan yang akan menjaga dia dan keselamatannya. Kerana Allah Ta'ala berjanji akan mengembalikan anaknya dalam keadaan selamat. Bahkan akan menjadikan salah seorang di antara rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Ta'ala apabila dia besar nanti, dia dewasa.
Kemudian peti dihanyutkan masuk ke dalam istana Fir'aun. Nak ngira Fir'aun tempat paling jahat manusia datang. Pada masa itu dayang-dayang istana berada di tepi sungai Nil. Oleh kerana peti itu mengandungi, maknanya mengambang di permukaan air di tergapur menganyut, maka lebih mudah dayang-dayang istana mengambilnya. Dan kemudian diserahkan kepada pemaisuri Fir'aun. Lalu dibukanya. Alangkah terkejut apabila mendapati bayi lelaki yang masih hidup berada dalam peti tersebut, mempunyai parasuka yang menunjukkan kelak akan menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, berani, cerdik dan pandai. Maknanya susuk dia itu cantik. Nabi Musa AS bakal Rasul. Dengan demikian maka tertanamlah dalam hati pemaisuri raja rasa simpati dan kasih kepada bayi tersebut, Nabi Musa AS. Dengan gembiranya maka dibawanya bayi itu untuk diperlihatkan kepada Fir'aun. Bawa depan gimau. Suaminya. Kemudian penerimaan Fir'aun berbeza dengan isterinya yang sangat gembira untuk menerima bayi tersebut. Tapi sebaliknya Fir'aun yang terus dibayangi dan dihantui oleh ramalan nujum, tukang nujum, maka dia hampir sahaja ingin merintahkan supaya menyembelih bayi nanti, itu jika tidak dihalang oleh isterinya Asia. Tidak sembelih kan. Manusia bila nak tahan kuasa dia bolehkan buat apa saja. Jadi dia dapat bertahan. Adalah pegangai dia. Kemudian isterinya berkata, janganlah engkau membunuhnya. Anak ini akan memberi manfaat kepada kita, atau kita jadikan sebagai anak angkat. Demikianlah apa yang mereka harapkan daripada bayi yang mereka ambil apabila dewasa kelak. Mereka tidak mengetahui dan tidak terlintas dalam fikiran bahawa bayi yang mereka ambil dan dibesarkan kelak akan menjadi musuhnya, menyebabkan keruntuhan dan kebinasaan kerajaan Fir'aun beserta dengan kaumnya yang zalim, yang sentiasa melakukan maksiat dan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perancangan hebat daripada Allah Taala. Qala Allah Ta'ala wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qabliha litakuna minal mu'minin. Qalat li ukhtihi qussi wa busirat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alayhi al-maradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa lita'allama anna wa'dallahi haqqan walakinna aksarahum la ya'lamun. Dan sepeninggalannya menjadikan hati ibu Nabi Musa AS kosong. Apa panggil apa? Anak tadi kan rasa hidup aku ni kosong, tak ada benda. Sungguhnya nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya. Tidak mengaku tu anak dia tu. Dengan perasaan sabar dan tenang dan tenteram, supaya tetaplah ia dari orang-orang yang beriman, yang percaya akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua namanya kena akan diuji. Semua iman kita akan diuji oleh Allah Taala. Tambahan pula yang dikandungkan, yang diurus ni ialah bakal menjadi rasul. Rasul, Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Lagi pula kalimullah, dapat berbicara dengan Allah SWT. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu kehebatan Nabi Musa AS. Dan berkatalah ia kepada kakak Musa, itu kepada abang dia, pergilah cari khabar beritanya. Maka pergilah ia,
lalu dilihatnya dari jauh, sedang orang ramai tidak menyedarinya. Allah. Dan kami jadikan dia daripada mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya. Ini semua apa ni tuan? Susunan Allah Ta'ala. Ya, semua Tuhan itu. Dah ada pula lelaki. Kalau orang nak bunuh, setiap pujuk. Kemudian menyusu pula tak nak orang lain. Wah. Kalau kenapa ni banyak cerita. Nak memilih pula. Benda nak menyusukan mak. Sebab apa Tuhan dah janji? Allah Ta'ala dah susun benda tu. Di sini Allah Ta'ala tajalikan kebesaran keagungan yang dia maha hebat. Ya. Dan kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya. Dan melihatkan hal ini, kata kakaknya bertanya, mahukah aku tunjukkan? Maksud lain tu lah. Mahu tak nak tunjukkan pada kamu penduduk sebuah rumah yang dapat memeliharanya untuk kamu serta mereka tulus ikhlas kepadanya. Kena mak dia sendiri. Maka dengan jalan ini kami kembalikan dia kepada ibunya, supaya tenang tentram hatinya dan tidak berduka cita disebabkan bercerai dengannya. Dia selamat kemudian dapat keistimewaan pula. Dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah Ta'ala untuk menyelamatkannya. Ya, anak kecil-kecil sayang pula zaman pembunuhan, penyembelihan anak kecil lelaki. Suruh hanyutkan pula. Oh, semua mencabar. Semua mencabar. Jadi semua itu adalah menunjukkan akan janji Allah adalah benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, memang tidak akan yang demikian itu. Sebab apa? Tidak ada makrifat mereka akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan ibu Nabi Musa alaihissalam. Sesudah menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam di Sungai Nil, perasaannya sedih. Ibu kan mengandung anak berbulan, tiba-tiba lepas anak dalam keadaan begitu, tidak kekuatan keimanan, tawakal yang tinggi, masalah dah. Perasaannya sedih, menyesal, ya, bimbang tentang anaknya yang dihanyutkan ke Sungai Nil. Hatinya menjadi kosong, ya. Bahkan hampir saja dia berteriak meminta tolong supaya mengambil bayi itu kembali. Hal yang demikian akan mengakibatkan terbukanya rahsia bahawa Nabi Musa adalah anaknya daripada Bani Israel. So, mereka dah buat keputusan, anak Bani Israel kena sembelih tahun itu. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga rahsia itu dengan meneguhkan hati ibu Nabi Musa alaihissalam, sehingga ia dapat menahan dari membuka rahsia dan yang membahayakan nyawa anaknya, dan bersabar menanti janji Allah Ta'ala yang akan mengembalikan Nabi Musa AS kepadanya. Kemudian ibu Nabi Musa berkata kepada anak perempuannya setelah ia memperolehi ketenangan, dengan memerintahkan saudara Nabi Musa AS, pergilah engkau mencari Nabi Musa. Kemanakah ia dibawa hanyut oleh arus air Sungai Nil. Cubalah, maknanya menyusuri atau melalui pelosok kota jika dia sudah dipungut seseorang yang baik hati. Maka berjumpalah oleh kakak Nabi Musa AS, adiknya yang sedang didokong, ya, oleh dayang-dayang istana. Maka orang kampung Mandau ni, dayang didokong, dia orang raja. Ya, dan dayang istana kerajaan yang sedang mencari sekarang perempuan yang mahu menyusuinya pula. Kena je. Kerana bayi itu tidak mahu menyusu pada perempuan istana. Maka kakaknya yang berlagak, mana berlakon seakan-akan tidak mengenal adiknya yang masih bayi. Setelah melihat bahawa mereka hampir berputus asa untuk memperoleh penyusu, nak cari ibu susuan ini, maka menawarkan ia kepada mereka, maukah aku tunjukkan, ya, kepada kamu keluarga yang akan memelihara bayi ini, dan aku yakin bahawa keluarga itu akan memelihara dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Mak di sini yang petak ni. Maka pada mulanya orang-orang di sana mencurigai kakak Nabi Musa AS yang menawarkan jasanya untuk menunjukkan keluarga yang akan memelihara Nabi Musa AS. Tapi apabila
diselidiki dan tidak mencurigakan. Akhirnya mereka membawa bayi ke rumah ibu Nabi Musa AS. Alangkah gembiranya mereka melihat Nabi Musa dan segera menyedut susu ibunya tanpa diketahui oleh orang-orang istana yang datang membawanya. Kemudian Asya, isteri Firaun gembira dan berpuas hati kerana apa? Dia beritahu tentang keluarga yang hendak memelihara Nabi Musa AS. Kemudian segera dia menyuruh ibu Nabi Musa AS datang ke istana untuk tinggal bersama-samanya pula. Wah, dia kena pelihara. Tetapi ibu Nabi Musa menolak tawaran itu dengan alasan bahawa ia bersuami dan mempunyai ramai anak. Maka dibiarkanlah ia tinggal di rumahnya dengan membawa bayi bersama, dan kepadanya diberikan upah sudah lagi. Dapat upah lagi dan beberapa hadiah lagi. Demikianlah apa yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada Nabi Musa AS telah terjadi kenyataan dengan dikembalikannya Nabi Musa AS kepadanya dalam keadaan yang selamat. Keadaan sejahtera, dapat pula penghormatan dia atau susunan daripada Allah Ta'ala. Fa'al lima, jadi dibuat apa yang hendak. Dan Allah Ta'ala walamma balagha asyuddah, ada ayat sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengharaman persaksian palsu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksudnya dan jauhi perkataan-perkataan dusta. Surah Hajj ayat 30. Kemudian Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Semua ada maknanya amanah besar yang akan disoal siasat. Ulaika ka'anhum mas'ulah. Dan kami kata Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Bakrah Nufai Ibn Haris radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasan. Qulna bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-isyraku billah, uququl walidain, wa kana muttaqian. Wa jalasa wa qala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Artinya, mahukah aku beritahu, mana aku habarkan kepada kamu tentang dosa-dosa yang paling besar. Nabi orang tu salasan 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidak aku nak beritahukan dosa yang amat besar. Kami menjawab, mahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu bersabda, ia telah menyekutukan Allah. Itu paling besar kali. Syirik. Zalim paling besar ialah syirik, menyekutukan Tuhan. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Pesanan pesanan seorang orang saleh kepada anaknya, Luqmanul Hakim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan, menyekutukan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik adalah zalim yang paling besar. Dalam hadis yang disebut an-nas bi naba'in azim, manusia dalam jenayah besar. Akhluku, aku jadikan dia menyembadu diri sembah lain daripada aku beri dia, jadikan dia, aku beri rezeki, wa arzuku, dia boleh sembah yang lain. Ini jenayah besar. Pertama, al-isyraku billah, syirik. Dia ada 3 peringkat. Ada asyirikul jali,
atau asyirkul kabir, syirik yang paling besar. Kemudian syirik yang kedua peringkat pertengahan, mutawasit, kemudian syirik yang khafi. Ya, syirik jali, kemudian syirik asghar, kemudian syirik khafi. Ketiga-tiga sifat syirik ni ialah al-ibtal, dia membatalkan. Syirik yang besar dibatal apa? Akidah, sembah berhala, ya, menyembah manusia, maknanya menyembah selain Allah Ta'ala. Maka itu dia panggil batal akidah. Adapun syirik asghar, dia tidak membatalkan akidah, tapi dia membatalkan sawabul amal, pahala amal, riya, wujud, sum'ah. Orang suruh buat lillah, tapi dia buat kena orang, cari nama, cari pangkat, cari sebutan, macam-macam. Itu membatalkan pahala amal, kosong. Dan ketiganya syirik khafi, yang paling halus, dia membatalkan akan sidqut tawajuh, ya, kejujuran hati menghadap Tuhan itu batal. Tawajuh dia rosak, ya, apabila apa, dia memandang diri dia. Sebab itu suruh kita padamkan semua itu, ya. Jangan menyembah selain Allah, jangan qasad selain Allah, dan jangan berhadap hati selain daripada Allah Ta'ala. Tiga. Orang jadi golongan muwahidin hakikatan, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala daripada tiga sudut, ya. Sudut akidah, dan sudut qasad dia, dan sudut apa? Perdampingan takarrub dia, ya, tawajuh dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya yang paling besar kali ini. Ini batal lebih ni, batal akidah terus, na'udzubillah. Mengutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian deraka kepada kedua orang tuanya. Ini paling banyak sekarang. Ya, deraka kepada orang tua. Kadang tu dah jadi apa? Macam hamba dia pun ada macam-macam cerita. Dia kena jaga, banyak masalah berlaku. Saya bertanya ke sana. Ibu melahirkan tuan. Ibu anak dia jadikan dia macam hamba. Kemudian sebelum baginda akan bersandar, baginda duduk tegak dan mengucapkan, hati-hatilah kamu terhadap perkataan palsu, ya, qauluz zur. Ini banyak kan. Oh, dia kata nak naik PM berapa hari lagi, seminggu tu. Macam-macam cerita dia tengok dalam kan. Semua mengarut-ngarut banyak, ya. Dah macam orang apa, moyan. Semua dah moyan. Cerita-cerita yang terreka, macam-macam fitnah tu lagi besar lah. Qaul zur, syahadatul zur, penyaksian pun palsu. Cakap bohong, penyaksian pun bohong. Sebab apa tu? Hasil daripada itu kotornya hati. Orang yang kotor hati itulah. Orang bersih hati dia tak mahu, bahaya, dia tak nak benda kotor. Kalau bila kotor tak boleh damping dengan Tuhan. Berdampingan diri dengan Allah tu nikmat paling besar. Maka tak boleh berdamping kalau kotor. Kalau benda-benda ni orang takut-takut, ya. Ini mainan dia. Sebab apa? Dia pun tak berdamping dengan Tuhan, dia berdamping dengan syaitan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang perkataan tersebut, ya, menunjukkan apa tu, benda tu besar. Sampai kami kata mudah-mudahan baginda berhenti. Ya, saya tak stop lagi tu. Ulang selalu. Maknanya dia menekankan benda tu besar. Dah ada hadis yang menjelaskan tentang bab ini cukup banyak, dan beberapa yang telah disebutkan di sini kira-kira cukup mewakili secara kesemua kesepakatan ulama pun menegaskan akan perkara yang tersebut. Ya, larangan besarnya pengharaman terhadap saksi yang palsu. Sebab apa? Sebab sabit atau tidaknya hukum di mahkamah peranan besar di antara saksi. Ya. Kalau kita nak membela kebenaran, bagi kita ada saksi, kita tak datang, jadi masalah. Ya. Itulah makna saksi ini penting. Begitu juga saksi, syarak gariskan garis-garis yang ketat. Orang fasik, orang itu boleh jadi saksi. Sebab apa? Dia akan merosakkan keputusan hukum. Ya. Orang yang tak tahu dosa pahala, mayang tidak, namanya bohong. Macam-macam dia buat saksi palsu, menyebabkan masalah. Sebab itu dia ketat dalam masalah saksi ni. Ada syarat-syarat dia dalam syarak. Itu ketat supaya apa? Hukum itu berjalan dengan betul, tidak ada yang makna penipuan, penyorengan. Sebab itu larangan keras dalam masalah syahadatul zur. Dan satu lagi larangan mengungkit pemberian. Firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, maksud ni,
Jangan kamu menghilangkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, wahai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan, membatalkan, tubtilu, mana kamu batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Kan? Dia bagi-bagi, tak ada kamu ya. Badan dia besar, malas. Padahal kawan tu sakit, kan? Beri banyak RM1. Dia marahnya kawan tu nak cabut copin telinga kawan tu. Mana azab, menyakiti. Seperti orang yang menafkahkan hartanya ya, kerana riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia, ya, dan tidak beriman kepada Ta'ala dan hari kemudian. Jadi kalau kerosakan yang berlaku dalam amalan dan kasat berpunca apa? Tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Ya, sebab bila ada hari pembalasan, kita ada tahu besok nak cek balik apakah betul niat, tak besok kasat, tak ikhlas, sana jawab berat. Itu maknanya. Jadi orang-orang yang tak ada dalam kepala dia iman tentang hari akhirat, sebab tu ada benda bagi dia berasa aja. Inilah masa dia kata besok dah mati, habis cerita. Itu pahaman sesat. Betul Rasulullah SAW suruh kita, apa nak buat, ukur dengan sana. Mengkana ya, iza arata an taf'ala amra fatadabbar aqib. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Kalau kamu nak buat satu tindakan kerja buat, fikir sana besok. Ya, kalau baik teruskan, kalau tidak berhenti. Jadi zikrul akhirah ni benda penting, ingatkan akhirat. Pak Fadil tunggu almarhum, tunggu ni Abdul Aziz mana-mana pun dia. Baik apa majlis ceramah ke, majlis usrah ke, majlis apa ke, jangan lupa ingat akhirat. Kita kena kaitkan sana. Sebab apa semua kita buat ni sana. Pembahasan besar dia di sana. Ya, di dunia orang boleh pusing kan, dia pakai lawyer baru, lawyer buruk macam-macam. Sana tak ada. Sana satu-satu detail. Habis. Kemudian para ahli tafsir menyebutkan maksud janganlah menghilangkan pahala, la tubtilu sadaqatikum bil man, dengan ungkit. Oh, awak tak sedar dulu kan saya bagi awak kan, ini jenis tak kenal jasa. Wah, ada ungkit. Habislah batal pahala. Menghilangkan pahala pemberian tersebut. Ya. Betul dalam Sayyidina Ali mentafsirkan ayat wal amalu salihu yarfa. Amal salih yarfa'u, atau angkat. Dalil angkat apa? Tidak ada lagi dalam mulahazah kita. Amal yang kita buat, kita bermekah ke, ya, kita infak ke, tak ada lagi dalam ingatan kita. Tu tanda Tuhan terima, Tuhan angkat. Kalau tanda tak terangkat, dia nampak lagi. Saya nak cerita kat orang, ni saya buat dulu, ni saya bagi dulu. Habis pahala, kosong. Lepas tu dia suruh kita dalam beramal, pandang itu kurnia Tuhan, habis. Ya, Tuhan pilih kita dapat beramal, bukan pandai kita pun. Tuhan pilih kita dapat beribadat, semua kurnia Tuhan. Pentingnya kita membina makrifat yang khas. Kemudian kami, kata Imam An-Nawawi, meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim, na'udzubillah, wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Qala baqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal al-musbid wal mannan wal munfiku sil'atah bi halafil kadhib. Tiga jenis orang ni yang Allah Ta'ala tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat. Mana tak bicara lah, bungkus baling dalam neraka maksudnya. Tak ada bicara-bicara lagi dah. Tidak melihat pada mereka dengan penglihatan rahmat. Adapun lihat dengan sifat basar, dia tak ada terlepas siapa pun. Tidak menyucikan mereka, malah tidak diberikan keampunan. Dan bagi mereka azab pula yang sangat pedih. Azabun alim. Kemudian baginda SAW mengucapkan 3 kali berturut-turut. Itu mana benda ni besar. Kalau Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu bertanya, berarti mereka itu celaka dan rugi. Siapa mereka itu ya Rasulullah SAW? Ya, sahabat, manhum. Baginda SAW menjawab, orang-orang yang memanjangkan pakaiannya. Ya, musbil. Mana kita pakai kain, pakai seluar apa, biar atas buku lali. Ya, atas buku lali. Yang bawah. Yang pakai bawah mengirit. Sebab itu masyarakat Arab dulu, golongan mutakabbir, orang-orang ya sombong-sombong ni, dia kalau pakai jubah tu melirit, bawah. Jubah saputi ayam.
Itu ada perasaan apa? Khuyala. Perasaan bangga besarkan diri yang dilarang. Ulama bahas ni lah. Kalau semata mazhab kita Syafi'i, Manawi kata kalau pakai tak ada apa-apa je, makruh. Elat dia tadi apa? Khuyala, membanggakan diri. Ada di situ. Sebab suruh keadaan orang Arab belum itu. Dia pakai itu ada perasaan sombong. Artinya dia Ta'ala amat murka kita nak pakai sifat yang kita tak boleh pakai. Itulah membanggakan diri. Itu pakaian Allah Ta'ala. Al-kibriya idai wal azamati izari. Ya, besarkan itu pakaian aku, tuan kata. Paman naza'ani, siapa nak cabut dia pula nak pakai. Alqahu fin nar fala ubali. Aku humban di dalam neraka, aku tak hirau dah. Ini kata tak hirau. Membesarkan diri ini, dosa dia bawah daripada kufur, bahaya besar. Ini di antara dia, itulah musbil. Ya. Memanjangkan pakaian, masuk melabuhkan. Kata panjang Quran pula, buat tangan baju panjang ke apa. Kemudian orang yang mengungkit-ungkit, ini al-mannan, dia ungkit. Kejap ungkit. Yang ketiga ialah al-munfiqu sil'atahu bil halfiz kazib. Dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah yang dusta. Wallahi syekh, ini barang original. Tuan cek itu Melaka tadi. Lepas dia beli tengok bersepah barang tu. Murah-murah lah tu. Oh, mengamuk kawan tu kenakal kan. Ya. Di dalam bab buyuk ni macam-macam jenis ada. Ada talaki rukban pun ada. Ya, jenis talaki rukban ni disambut tengah jalan. Ya, dia tahu kat barang dekat apa? Kat pasar tu tak ada barang. Jadi dia pengeluar bawa dia blok tengah jalan. Dia kata sana barang tak laku. Kau bawa pun penat je kan. Berlambak barang gitu. Lada dah tak laku dah. Sekilo 50 sen ni. Dia akal ke orang. Rupa barang tak ada. Dia jual 3 biji RM1. Kan? Jadi makna dibuat satu penipuan. Jadi kawan ni tak tahu pusing balik antara dia sambut tengah jalan. Tak laki rukuban. Itu pun satu penipuan juga. Ya? Maka hukum dia kalau tuan dia pergi ke bandar tengok. Wah. Rupanya mahal ditipu. Dia boleh ambil balik. Hukum dia boleh ambil balik. Itu dalam fiqah je lah. Ada banyak hukum dia. Ada jenis pula penipuan dari segi apa? Dia apa? Dia berlakon. Dipasang oleh penjual. Penjual saja pasang orang. Kita datang tawar je barang kan. Berapa harga ni 500. 4,500 tak dapat ke? Oh dia pun masuk. Tak apa tuan, ini barang tak cari. 600 saya bayar boleh. Oh. Dan kalau orang tak beli dia pun tak beli ke? Dia api kawan. Itu pihak apa? Pihak orang yang menjual punya mainan macam-macam. Kemudian kalau pembeli pula ada hukum ke itu. Kita diharamkan menawar tawaran orang sedang nak nawar. Ya. Orang sedang tawar kan, dah nak jadi dah, kita pergi potong. Kita masuk, tak apa saya bayar lebih. Ya, itu semua ada elat apa yang haram dia? Izak, menyakiti. Ya, kita tak boleh menyakiti. Tuan. Kemudian larang melaknat. Wallah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kali.